Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan salam darah terkawal 2025. Anda bersama saya, Nur Nadiah, dan ini berita AADK minggu ini. MDN adakan lawatan kerja di Sarawak. Masyarakat main peranan penting dalam menghapus stigma penagih dadah. KIK AADK beri tumpuan kepada perkhidmatan secara efektif dan berkesan. Memulakan langkah pertama memerlukan 1000 kekuatan. Langkah seterusnya memerlukan nekat dan juga keyakinan. Namun kita harus sokong dan bantu mereka kerana kepulihan itu pasti. Menteri Dalam Negeri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail telah mengadakan pertemuan bersama seluruh warga kerja Kementerian Dalam Negeri KDN Sarawak dalam satu majlis makan malam sempena lawatan kerja beliau bagi pelaksanaan pasukan petugas khas PPK Negeri Sarawak di Sibu pada Sabtu. YB Datuk Seri Saifuddin Nasution turut menyampaikan amanat kepada semua pegawai jabatan dan agensi di bawah KDN termasuk agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK di Negeri Sarawak. Turut hadir Timbalan Ketua Setiausaha Keselamatan KDN yang berbahagia Datuk Abdul Halim Abdul Rahman, Ketua Pengarah AADK Tuan Stekno Ahmad Belon dan Pengarah AADK Negeri Sarawak Abdul Hamidi Ibrahim. Program yang bertemakan ketelusan dan ihsan demi kepulihan madani dipilih sebagai tanda penghargaan dan terima kasih kepada semua nadi penggerak dalam usaha menyampaikan perkhidmatan AADK sempena program Hari Apresiasi Kepulihan AADK peringkat kebangsaan tahun 2023. Timbalan Menteri Dalam Negeri YB Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah berkata, belas ihsan dari sikap ambil peduli perlu diterapkan dalam diri masing-masing agar lebih cakna dalam isu serta permasalahan dadah dalam segenap lapisan masyarakat. Jelas beliau, entiti sokong bantu seperti keluarga klien, pembimbing rakan sebaya PRS, mentor kepulihan sangat memainkan peranan penting dalam menyuntik semangat dalam diri klien. Sebab itu saya harap masyarakat di luar sana tidak melihat mereka yang terlibat ini sebagai musuh kita. Kita harus lihat mereka yang terlibat yang kadang-kala secara tidak sengaja terlibat kerana perkara-perkara yang mereka sendiri tidak mahu sebenarnya. Jangan kita lihat mereka ini sebagai musuh kita, tetapi kita harus lihat klien yang ini sebagai individu yang harus kita bantu untuk sama-sama kita pulihkan mereka. Ini harus kita pegang, dan sebab itu melalui program ini saya harap kita wawarkan kepada masyarakat di luar sana, selain daripada kita terus jadikan isu dan masalah ini sebagai musuh nombor satu kita, dan mereka-mereka yang terlibat ini harus sama-sama kita bantu untuk kita pulih. Saya yakin dengan gabungan kerjasama AADK bersama entiti-entiti sokongan yang ada akan membantu semua permasalahan-permasalahan dadah ini, dan saya percaya dengannya banyak perkara-perkara yang sedang dilakukan oleh kerajaan ini dapat ditangani dengan baik. Beliau berkata demikian ketika berucap di dalam majlis perasmian penutup program Hari Apresiasi Kepulihan AADK peringkat kebangsaan tahun 2023 di sini pada Jumaat lalu. Yang turut hadir Timbalan Ketua Setiausaha Keselamatan Kementerian Dalam Negeri Datuk Abdul Halim Abdul Rahman, Ketua Pengarah AADK Tuan Stekno Ahmad Belon dan Timbalan Ketua Pengarah Operasi Khairul Anwar Bachok. Dalam pada itu, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah berharap agar semua peserta dapat memperoleh input yang berguna sepanjang program berlangsung agar dapat digunakan sebagai persediaan serta benteng dalam menghadapi cabaran pengaruh dadah pada masa akan datang serta dapat mengekalkan kepulihan. Program ini, mentor, role model yang kita ada dapat kita ketengahkan kepada masyarakat supaya mereka menjadi contoh kepada yang lain. Saya percaya dan cukup yakin bahawa di luar sana ramai yang ingin pulih, ramai yang ingin kembali ke dunia sebagaimana sebelumnya mereka hadapi. Ramai, tapi mereka perlu sokongan, mereka perlu contoh yang terbaik. Maka yang ada di dalam dewan ini harus menjadi contoh kepada mereka, bagi tahu mereka bahawa sebenarnya boleh pulih, tapi ikut contoh saya, bagaimana saya lakukan, dan akhirnya saya pulih menjadi manusia biasa sebagaimana dulu. Ini harus kita lakukan secara bersama.
Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Negeri Johor melalui kumpulan idea muncul Johan dalam Konvensyen Inovasi dan Hari Kecemerlangan KIK AADK 2023 dengan mempertaruhkan projek 3 dimensi 3D Urine Box. Projek itu adalah satu cadangan baharu untuk meningkatkan kualiti dan memudahkan pegawai dalam pelaksanaan pengambilan gambar botol urin bagi urusan dokumentasi secara lebih efektif. Ketua Pengarah AADK Tuan Stek Nur Ahmad Belum berkata, kejayaan itu menggambarkan komitmen warga AADK untuk terus berusaha dalam meningkatkan kecekapan, keberkesanan dan impak positif yang dapat diberikan kepada masyarakat. Beliau berkata, inovasi adalah pendorong utama untuk pertumbuhan dan kemajuan dan dalam era yang penuh dengan cabaran dan perubahan, keupayaan kita untuk berinovasi adalah kunci kejayaan kita. Dalam pada itu, Tuan Stek Nur berkata, inovasi adalah elemen penting untuk mendapat pengiktirafan terhadap segala usaha cemerlang dan idea kreatif yang telah melonjakkan prestasi jabatan. Menerusi program itu, seramai 20 penyertaan terdiri daripada Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik PUSPEN dan AADK Negeri menyertai konvensyen berkenaan yang diadakan selama 3 hari bermula 15 November 2023 lalu di AADK Ibu Pejabat. Sementara itu, Naib Johan diraih oleh Kokoro iaitu kumpulan pakar Mobile Recovery Treatment MRT AADK dengan memperkenalkan inovasi penyampaian perkhidmatan rawatan dan pemulihan secara bergerak dan di luar daripada kebiasaan yang dilaksanakan AADK sebelum ini. Tempat ketiga pula disandang oleh PUSPEN Raub dengan mempertaruhkan projek inovasi manfaat pelepah sawit yang dijadikan sebagai sumber tenaga alternatif gas memasak. Dalam perkembangan sama, Anugerah Kecemerlangan AADK Negeri telah dianugerahkan kepada AADK Negeri Pulau Pinang manakala PUSPEN Karak memenangi Anugerah Kecemerlangan bagi kategori PUSPEN. Hadir sama, Timbalan Ketua Pengarah Operasi Tuan Khairul Anwar Bacok, Pengarah-Pengarah Bahagian Negeri serta PUSPEN. Baik, berita AADK berhenti rehat seketika nanti. Pegawai AADK persiapkan diri dengan kemahiran di lapangan. Pameran perkhidmatan AADK menjadi tumpuan masyarakat Sabah. 4 orang dikesan positif dadah dalam Ops Bersepadu. Paparannya menyusul selepas ini. Tiada jalan mudah untuk berjaya dan tiada jalan mudah untuk bahagia. Jadi buang tabiat tidak baik untuk berjaya dan bahagia. Buang perangai kita yang ingin mengambil hati orang. Buang gaya hidup buruk yang tak sihat. Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK melalui bahagian penguatkuasaan dan keselamatan telah menganjurkan kursus pengukuhan pengendalian senjata api bertempat di Kelab Menembak Sasaran Syapadu, Persin 20 Putrajaya pada Selasa. Kursus tersebut disertai 50 orang pegawai dan kaki tangan bertujuan memperkukuhkan lagi teknik pengendalian senjata api sebagai ilmu pertahanan diri dalam melaksanakan tugas. Terdahulu, sesi taklimat keselamatan disampaikan kepada semua peserta dan disusuli dengan pengisian pertandingan menembak sebagai mempamerkan ilmu yang dipelajari dalam kursus tersebut. Turut hadir Timbalan Ketua Pengarah Operasi Khairul Anwar Bacok dan Pengarah Bahagian Penguatkuasaan dan Keselamatan Azmi Mustafa. Pameran perkhidmatan, khidmat nasihat, sesi bimbingan dan kaunseling, perkhidmatan rawatan dan pemulihan bergerak MRT AADK serta jualan produk sokongan untuk kepulihan anda, suka, antara yang ada di reruai Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK sempena dengan program Pusat Komuniti Desa PKD Mobile Negeri Sabah 2023. Perkhidmatan itu disediakan bagi memudahkan penduduk di sekitar Nabawan yang memerlukan akses perkhidmatan yang disediakan AADK khususnya sesi bimbingan dan kaunseling bersama keluarga. Sebagai rekod, jarak dari Pekan Nabawan ke pejabat AADK daerah terdekat iaitu di Keningau sejauh 68 km dengan tempoh perjalanan sehingga 1 jam. Sehubungan itu, AADK mengambil peluang menyertai program sebegini untuk memudahkan sekaligus meluaskan akses perkhidmatan kepada masyarakat selain MRT AADK. Program PKD Mobile Negeri Sabah Anjuran Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah dirasmikan oleh Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Datuk Arthur Joseph Kuruk. Terdahulu, beliau turut mengambil peluang melawat reruai AADK sempena program berkenaan. Turut hadir Timbalan Ketua Setiausaha Dasar KKDW, Datuk Cik Murad Sayang Ramjan. Seramai 4 individu disyaki positif dadah ditahan dalam operasi cegah jenayah khas 3 penjuru di Kampung Seberang Kastam, Besut pada Isnin lalu.
Operasi bersepadu Sekatan Jalan Raya tersebut hasil kerjasama pihak AADK Besut bersama Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Cawangan Besut yang bermula sejak jam 5 petang. Objektif operasi itu bertujuan mengambil tindakan ke atas pengguna kenderaan yang melanggar undang-undang jalan raya selain membantras kegiatan penyalahgunaan dadah. Operasi yang disertai selama 8 orang anggota AADK ini telah berjaya mengesan 4 orang pengguna jalan raya yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah positif saringan awal urin dadah jenis metamfetamin. Kes disiasat di bawah Akta Seksyen 31 Akta Penagihan Dadah Rawatan dan Pemulihan 1983 Pindaan 1998. Untuk peringatan kita bersama, usaha memerangi najis dadah bukannya sekadar tanggungjawab pihak berkuasa semata-mata, namun menjadi tanggungjawab segenap lapisan masyarakat. Sekiranya anda ingin melaporkan kejadian penagihan yang terdapat di kawasan sekitar anda boleh melaporkan kepada talian hotline yang tersedia. Usah sembunyi, kami sedia membantu untuk merawat pulih. Terus ikuti AADK TV dengan subscribe dan like di saluran YouTube AADK TV. Salam hormat, Assalamualaikum dan jumpa lagi. Modul Biopsychosocial Spiritual melalui model iPulih AADK digunakan bagi merawat pulih klien yang terjebak dengan penagihan dadah turut merangkumi komponen latihan kemahiran dan vocational. Komponen berkenaan dilaksanakan untuk kestabilan dan menyokong perubahan individu daripada aspek kognitif, psikologi dan emosi klien serta menjadi teras pemulihan kepada klien untuk kekal pulih. Pada tahun 2021, pelaksanaan latihan kemahiran dan vocational diperluaskan ke 30 pusat pemulihan penagihan narkotik (PUSPEN) dengan 105 aktiviti vocational dilaksanakan menerusi 4 bidang utama. Aktiviti vocational iaitu pertanian, penternakan, pembuatan dan perkhidmatan. Menerusi modul itu, maka lahirlah idea baru iaitu produk sokongan untuk kepulihan anda atau disebut sebagai SUKA yang menjadi satu inisiatif untuk menyokong kepada kepulih pasaran pekerjaan sekaligus mengurangkan risiko penagihan semula dalam kalangan klien. Penjenamaan produk SUKA ini bertujuan bagi membina satu identiti dan jenama untuk meningkatkan sokongan serta keyakinan terhadap kemampuan klien untuk kekal pulih. Selain itu, ia juga adalah suatu persediaan dari segi kemahiran dan pengalaman kepada klien sebelum menempatkan diri dalam industri besar di luar selepas tamat program rawatan dan pemulihan dalam institusi.